Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal wa ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa surau, guru-guru, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah SWT kumpulkan kita pada malam ini. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 45-50 minit begitulah, insyaAllah, untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, malaikat-malaikat menaungi kita, dan ikan-ikan di laut pun mendoakan keampunan untuk kita. Amin. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, pertama sekali bila kita sebutkan rasa syukur pada Allah SWT sebab kita dipertemukan, kan biasa standard kan, ustaz-ustaz akan mulakan kuliah, dia akan sebut begitu kan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana telah mengumpulkan kita pada malam ini, kan. Tadi pengurusi pun sebut begitu juga, kan. Apa pentingnya sebut begitu? Pertama sekali supaya kita betul-betul datangkan rasa syukur bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita, bukan dengan kehebatan diri kita semata-mata, kan. Sebab Allah pilih aku, maka adalah aku dekat sini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab yang kedua bila kita sebut begitu tu, supaya membersihkan hati kita. Tuan-tuan perasan kadang-kadang sebelum kita keluar daripada rumah, kita nak keluar daripada rumah, nak datang ke surau, kadang-kadang setan dia bisik pada telinga kita, suruh tengok dulu jiran sebelah, kan? Tengok jiran sebelah kau, lama dah, banyak kali dah pergi umrah, surau tak pernah datang, dia bisik pada telinga, cuba tengok macam aku, kan bagus datang surau, kan dia bisikkan macam tu. Ada tuan-tuan ke tak ada? Suci belaka dah tuan-tuan, memang kadang-kadang kan, dia bisikkan pada kita, dia suruh kita pergi sembahyang, kan. Syaitan memang dia akan suruh kita buat baik, tapi dia masukkan jarum-jarum dia dalam tu. Jadi antara jarum dia yang inilah, dia bagi kita rasa hebat, dia bagi kita rasa orang lain semuanya teruk. Lagi-lagi kalau kita nak keluar ke surau tu, dengar pula jiran sebelah masih tengok TV lagi, tengok pula Maharaja Lawak Mega, kan. Kita pun kata ish bila nak tobat orang tua ni. Rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari, pun masih lagi duduk tengok TV waktu maghrib, contoh kan. Jadi kita rasa macam tu sebab apa? Sebab kita kadang-kadang terlupa bahawasanya Allah yang kumpulkan kita, bukan hebat sangat kita ni. Jadi bila kita datang ke surau, ustaz sebut ataupun pengurusi majlis sebut, kan, syukur pada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini. Dia sedang membersihkan diri kita dah tu sebenarnya. Betulkan balik niat kita, bagi center balik kita punya niat, supaya kita rasa tak ada mana pun, bukan aku hebat sangat, aku datang ni bukan hebat sangat, bukan orang lain tak hebat banding dengan aku, bukan aku yang kurang dosa banding dengan orang lain, bukan jiran sebelah tu lagi banyak dosa daripada aku, tak tentu. Tapi sebab Allah Ta'ala kumpulkan aku malam ni, maka adalah aku kat sini. Syukur banyak-banyak pada Allah. Sebab kadang-kadang kan kita plan lah macam mana sekalipun nak datang ke surau, sekali tak datang juga kadang-kadang, kan. Last minute ada benda emergency, tak dapat datang. Macam tu jugalah kadang-kadang kita plan tak nak datang, tiba-tiba Allah Ta'ala tentukan datang juga kita kat sini. Ini Imam An-Nawawi sebut dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' beliau sebutkan tentang keberadaan dalam majlis ilmu ini adalah dengan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa bersyukur, dalam masa yang sama kita tak rasa hebat, tak rasa gah sangat.
tahu benda ni benda bagus, tahu benda ni benda hebat, tapi bukan sebab aku yang hebat, tapi sebab Allah Ta'ala yang kumpulkan. Okey, syukur pada Allah SWT. Yang keduanya tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, malam ni malam gerhana bulan kan, gerhana bulan. Dan tuan-tuan pun malam tadi mungkin ustaz yang mengajar dah cerita pun sedikit tentang gerhana bulan. Jadi bagusnya tuan-tuan kejap lagi pakat semayang lah, sembayang 2 rakaat gerhana bulan. Nak khutbah tak khutbah tu tak apa lagi. Nak khutbah tu sunnah. Tapi yang pentingnya sunnah sembayang gerhana tu sendiri, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kedua-duanya sunnah kita solat. Selagi mana ada gerhana tersebut, hukumnya sunnah kita solat. Solat 2 rakaat. Tak kira lah nak semayang 2 rakaat yang paling afdal sekali, itu yang paling bagus, ataupun paling tidak semayanglah 2 rakaat macam biasa. Semayang 2 rakaat yang paling afdal macam mana? Cara dia, berdiri, baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Dah gelak dah. Jenuh lah ustaz baca Baqarah. Dan sebagai ulama sebut kadar lebih kurang 200 ayat daripada surah Al-Baqarah. Lepas tu rukuk, lepas tu bangun, baca Fatihah lagi, baca surah pula. Surah apa? Ali Imran. Baca Ali Imran, kadar lebih kurang 150 ayat. Lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, lepas tu berdiri, baca Fatihah, baca surah An-Nisa, lebih kurang 100 ayat. Lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu baca Fatihah lagi, lepas tu baca surah apa lepas Nisa? Apa dia? Tak tahu. Dia risau je nak sebutnya. Al-Ikhlas boleh ustaz? Kata panjang benar dah daripada tadi. Al-Maidah. Okey, baca 50 ayat. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi, lepas tu tahiyat akhir. Okey, itu cara paling afdal sekali. Cara paling perfect sekali. Kalau cara ni kita buat, bermakna kita akan sembahyang daripada mula gerhana sampai habis gerhana. Biasanya begitulah. Campur dengan sedikit khutbah, memang cantik lah. Habis lah. Waktu gerhana tu selesai dengan sembahyang kita semata-mata. Okey. Saya pernah buat cara macam ni dulu kan, tapi memang jemaah memang tak tahan lah kan. Memang komplain habis kan, ustaz apa lama sangat ustaz sembahyang kan. Yalah tuan-tuan, sembahyang tarawih tu kita sembahyang, imam baca setengah muka surat pun komplain lah kan, panjang betul tu imam ni, setengah muka surat bacanya, setengah muka surat je pun kan. Ini satu kali berdiri tu 200 ayat terus kan. Okey, itu cara paling afdal. Kalau tak larat, kejap lagi ni tak larat, nak macam mana? Buat macam tadi juga, berdiri, baca Fatihah, baca surah, bacalah surah apa pun tak apa. Hafal mana-mana surah, bacalah surah tu. Lepas tu rukuk, lepas tu berdiri lagi, baca Fatihah, bacalah pula surah apa-apa. Lepas tu rukuk lagi, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, habis 1 rakaat. Bangun rakaat kedua, buat macam tadi juga. Berdiri, baca Fatihah, baca surah, apa-apa surah, rukuk, i'tidal, berdiri lagi, baca 1 lagi surah, lepas tu rukuk lagi, i'tidal, sujud sampai habis. Cara ketiga, buat macam semayang ba'diyah biasa 2 rakaat. Macam biasa semayang 2 rakaat, semayang sunat biasa, semayang sunat duha ke semayang sunat apa-apa lah, kita semayang sunat 2 rakaat. Buat je lah macam tu. Paling tidak semayang juga daripada tak semayang langsung. Ambil je lah semayang sunat 2 rakaat, tak ada masalah. Semayang sunat gerhana. Kalau rasa sibuk sangat, semayang je dalam kereta tu kejap lagi. Apa boleh, tak ada masalah, sebab semayang sunat boleh buat atas kereta kan. Boleh, tak ada masalah. Semayang je sunat dalam kereta, atas motor pun boleh juga. Tak mesti menghadap kiblat. Tak payah cari pula kiblat mana. Jenuh lah pula, accident je lagi. Ataupun nak rukuk, nak sujud tu tunduk sikit aja, jangan tunduk lebih-lebih sampai tak nampak depan kan. Gitu je, tak ada masalah, senang. Jangan waktu sujud tu buat pula aksi Superman kan. Polis tahan jangan sebut dah ustaz suruh semayang gerhana kan.
Jangan begitu sudah kan. Sujud macam rendahkan sikit aja daripada rukuk. Itu sedikit tentang sembahyang gerhana, yang mana tuan-tuan semua insya-Allah boleh amalkan kejap lagi. Jangan tunggu gerhana berikutnya tak tahu hidup lagi ke tidak. Jangan tunggu, tak apalah nanti gerhana tahun depan aku buatlah. Rugi, tak tahu, belum tahu hidup lagi ke tidak. Bila lagi kita nak amalkan ilmu yang kita pelajari. Dah dapat ilmu, buat. Jangan tunggu-tunggu. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, kita duduk di sini pada malam ini. Malam ni hari ni berapa bulan namanya? Berapa bulan? 4 April. Orang tanya berapa bulan duduk dalam surau, jangan jawab 4 April. Dalam surau ni jawablah ikut kalender hijrah. Berapa katnya? 14 benda. Jamadil akhir 14.36. Ada yang jawab 5 lagi tu. 14.36. Okey. Maknanya setengah bulan dah. Jamadil akhir, betul? Setengah bulan. Lagi setengah bulan masuk bulan. Lagi setengah bulan masuk bulan. Lepas Jamadil akhir bulan. Oi, lambat jawab. Rejab. Okey. Kan masih cengang ke? Bulan apa kan? Kalau lepas April jawab laju Mei kan. Okey. Kita rugi bila kita tak perasan tentang bulan-bulan ni. Antaranya pertama sekali bila kita duduk dalam 13, 14, 15 hari bulan, setiap bulan ni memang disunatkan puasa sebab hari putih. Bulan penuh. Dipanggil ayyamul bayd, hari putih. Hari putih ni hari yang disunatkan berpuasa. Itu satu. Yang keduanya, bila kita ingat tentang tarikh dalam bulan-bulan Islam ni adalah supaya kita ingat, antara yang kita kena ingat sekarang ni adalah Ramadan dah makin dekat. Betul tak? Maknanya lagi berapa bulan Ramadan? Berapa lama lagi Ramadan? Ada 100 hari tak? Tak sampai. Berapa hari lagi? 2 bulan setengah. Kan? Maknanya 75 hari je lagi. Kan? Paling lama tu 75 hari tu paling lambat lah. Bulan Ramadan akan sampai insya-Allah. Sekejap je, tak lama. Dalam tempoh 2 bulan setengah ni, apa agaknya yang patut kita buat sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan? Tuan-tuan, benda pertama sekali yang patut kita buat, ini yang disebutkan niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalannya. Maka benda pertama kita kena buat adalah niat terlebih dahulu. Niat apa? Bukan niat puasa. Tak mungkinlah niat puasa. Niat apa? Kita berniat apa sahaja yang kita sedang lakukan sekarang ni, benda-benda baik yang kita lakukan, tuan-tuan niatkan ini adalah persiapan aku untuk bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan niatkan siap-siap. Tuan-tuan datang surau sembahyang isyak, tuan-tuan sedekah ke, tuan-tuan baca Quran ke, tuan-tuan puasa sunat ke, apa sahaja kebaikan yang tuan-tuan buat tu, niatkan ini adalah persiapan aku untuk bertemu bulan Ramadan. Sekarang, mula daripada sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Bermula daripada hari ini sampailah bulan Ramadan sampai, kita niatkan begitu. Ini adalah persiapan aku untuk Ramadan. Persiapan aku untuk Ramadan. Tuan-tuan tak terlalu awal jangan rasa macam awal lagi kot ustaz nak ceramah tentang Ramadan ustaz. Nak niat pasal Ramadan awal lagi kot. Para sahabat mereka dah sembang tentang Ramadan kan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan dah sembang dah, Ramadan ni aku nak buat bagi lebih hebat lah daripada tahun lepas. Ramadan kali ni nak lagi elok lah. Ramadan ni aku tak sabar-sabar lah nak jumpa. Itu sahabat Nabi SAW. Kita jangan sampai ke tahap lagi 2-3 hari nak Ramadan baru perasan dah nak puasa dah. Jangan sampai gitu sudah. Jadi kena bermula daripada sekarang tuan-tuan. Niat dulu. Kata aku sembahyang ni, datang ke surau ni sembahyang isyak contohnya. Aku mai ke surau untuk bersiap untuk Ramadan. Niatkan je macam tu. Mudah-mudahan apa jadi tuan-tuan? Dia ada banyak kesan baik bila kita berniat begitu. Antara kesan baiknya adalah tadi saya dah sebut, dalam hadis sebut niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalannya. Maksudnya apa? Mudah-mudahan tuan-tuan, kalaupun kita tak dapat jumpa Ramadan tahun ni,
Allah Ta'ala cabut nyawa kita sebelum jumpa Ramadan. Mudah-mudahan pahala Ramadan tu kita dapat juga. Sebab kita dah berniat ni tengah bersiap untuk Ramadan sungguh-sungguh ni kan. Dia akan membolehkan kita dapat pahala Ramadan walaupun kita tidak jumpa Ramadan. Penting sangat-sangat tu kan. Tuan-tuan tahu dah kan, tahun lepas sebelum Ramadan banyak je kawan-kawan kita meninggal. Tak sempat jumpa Ramadan tahun lepas, tak ada. Ada tak garanti kata tahun ni kita dapat jumpa Ramadan? Tak ada siapa di kalangan kita yang boleh jamin kan. Saya sendiri tak boleh jamin, tuan-tuan tak boleh jamin kata Ramadan tahun ni kita masih hidup kan. Adik kita kecil kat depan pun, kat belakang main-main whiteboard dan sebagainya pun, mereka pun tak tahu lagi mereka hidup lagi ke tidak Ramadan kan. Semua kita tak tahu. Jadi sekarang ni oleh kerana kita tak tahu, maka niat tu sangat penting. Niat untuk bertemu dengan Ramadan, niat untuk bersiap untuk Ramadan, niat aku datang sembahyang untuk Ramadan, niat aku tarawih pun, tarawih tak boleh tuan-tuan. Jangan tarawih siap malam ni. Niat sedekah untuk Ramadan, niat iktikaf kat masjid pun untuk bersedia untuk Ramadan. Macam itulah. Sebab kita tahu dah persiapan tu penting. Kan, kalau tak bersiap kita risau juga nanti Ramadan, tengah-tengah Ramadan kita pancit. Jadi baik bersiap dulu. Ni bersiaplah ni. Datang ke masjid, datang ke solat, nak bersiaplah ni. Bersiap untuk Ramadan. Itu nombor satu. Yang kedua, kelebihan kita berniat dulu daripada sekarang apa dia? Dia mendatangkan rasa rindu pada Ramadan. Dia mendatangkan rasa keinginan kita pada Ramadan. Rasa rindu pada Ramadan ni sendiri adalah ibadah. Jangan lupa. Tertunggu-tunggu, ternanti-nanti bilalah aku boleh buat ibadah. Itu sendiri adalah ibadah. Menanti ibadah adalah ibadah. Jangan lupa benda tu. Tuan-tuan menanti sembahyang isyak lah ni. Tuan-tuan niatkan aku sedang menanti solat isyak. Maka tuan-tuan dapat pahala macam sembahyang. Sekarang ni kita ternanti-nanti untuk bertemu Ramadan. Maka kita dapat pahala seperti mana kita berada dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Tak adalah dapat full macam tu pun, dapat pahala menanti bulan Ramadan. Maka bila kita niatkan tu, datang majlis ilmu malam ni, malam besok, niatkan aku nak bersedia untuk Ramadan. Walaupun ustaz syarah bab makan sekalipun kan, macam tak ada kena-mengena, jangan puasa kan, tak apa, niatkan ini adalah persiapan aku untuk Ramadan. Mudah-mudahan datang rasa rindu kita pada Ramadan. Patutlah sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling dapat menggunakan sepenuhnya peluang-peluang dalam bulan Ramadan, mengambil semua peluang pada bulan Ramadan, sebab mereka adalah orang yang paling rindu pada Ramadan. Tuan-tuan, saya tak tahu berapa ramai di kalangan kita, rasa macam tak ada langsung di kalangan kita tuan-tuan yang dah buat countdown ke Ramadan. Yang terbaik sekali saya anjurkan surau buat dulu. Tuan-tuan buat dekat whiteboard kat belakang tu, nampak kosong aja, rugi biar whiteboard kosong. Tulis countdown ke Ramadan. Hari-hari buat kan. Katalah 75 hari, lepas tu 74, 73, 72. Hari-hari tulis. Dan jangan pula biar je 75 hari kan. Bulan depan pun masih 75 juga. Tak ada orang nak tolong ubah. Tapi kalau dah ada orang ubah hari ni, jangan ada orang lain bergatai pula ubah lagi kan. Dia tercepat pula Ramadan lagi. Jadi biar ada satu orang kerja dia buat kat situ. Yang bagusnya tuan-tuan whiteboard kat belakang, sebab tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan nampak whiteboard tu kan. Dia kan kadang whiteboard tu dia terlindung, yang ni tak terlindung, tuan-tuan nampak tulis besar nombor tu kan, 70 hari lagi ke Ramadan, supaya semua jemaah surau kita insya-Allah semua di kalangan orang yang ternanti-nanti, tak sabar nak berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan siapa yang ada puasa qada tu, dia cepat-cepatlah qada kan. Cepat-cepat tengok, ada lagi ni kan. Jangan tunggu-tunggu, tak apa banyak hari lagi ni, 70 hari lagi, aku qada sehari je contoh kan. Jangan begitu, sudahlah. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apa lagi persiapan kita sebenarnya? Nak bertemu dengan Ramadan lagi 2 bulan ni. Lagi 2 bulan. Apa lagi patut kita buat? Tuan-tuan, diajar pada kita masuk bulan Rejab. Tuan-tuan tanda saya siap. Lepas ni tuan-tuan tanda. Ni satu lagi praktikal Saya punya ceramah insya-Allah malam ni banyak praktikal. Kita tak perlu nak pergi teori macam-macam. Antara praktikalnya juga pada malam ni kita boleh buat. Tuan-tuan sekali lagi, tuan-tuan letak dalam kalender masing-masing. Kalau kalender tuan-tuan kat handphone lah. Kalau kalender tuan-tuan dekat rumah ada gantung, kat kalender tu lah. Tuan-tuan letak dekat kalender masing-masing apa dia? Tarikh masuknya 1 Rejab. 1 Rejab. Bulatkan besar 1 Rejab tu. Sebab apa? Sebab apa bulatkan 1 Rejab? Sebab pertamanya Rejab ini adalah bulan haram.
Kan dalam Quran Allah Taala sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Apa dia? Maksud dia sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah pada hari Allah Taala ciptakan langit dan bumi lagi ada 12 Allah Taala tetapkan fi kitabillah. Allah Taala dah tetapkan ada 12 bulan. Daripada 12 bulan tu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan dipanggil bulan-bulan haram. Jadi bulan haram ni salah satunya bulan Rejab. Jadi masuk satu Rejab, kita tahu dah masuk salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ada 4 semua sekali. Siapa boleh jawab agak-agaknya? Apa dia 4 bulan haram tu? Rejab. Memang betul lah. Dah sebut dah. Kalau Rejab tu tak jawab juga tak tahulah. Dah Rejab lagi Syaban. Pakai hentam aja tuan-tuan. Di mana bulan Syaban dah. Bulan apa? Tak tahu. Ramadan. Ni pakai hentam je lah ni kan. Dia ada 12 je kan. Hentam-hentam kena lah nanti kan. Dia mesti kena je salah satu tu. Sebab ada 12 je. Tuan-tuan takkan sebut bulan April kan. Dia mesti salah satu daripada 12 bulan haram, bulan Islam tu juga. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 3 bulan tu berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kan berturut kan? Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Satu lagi yang tak berturut bulan Rejab. Bulan Rejab ni dia terasing. Dia satu je dipanggil bulan haram. Apa nama bulan haram ni? Bulan apa dia? Dia bulan yang mulia. Jangan ada pula yang tanya, ustaz kau mana pula mulia? Ustaz kata haram kan? Haram mana ada mulia kan? Habis tu masjid haram tak mulia kan? Masjid haram kan mulia, tanah haram kan tanah mulia. Jadi bulan haram bulan mulia juga. Haram masuk kat sini ada kehormatan, ada kemuliaan, ada larangan kan tuan-tuan. Haram kat sini haram, hormah, ada larangan. Jadi larangan apa dia kat situ? Larangan berperang dan sebagainya. Tak apalah, kita tak mau cerita pasal perang sebab tuan-tuan tak ada jadi menteri pertahanan kat sini kan. Kau ada Zahid Amidi ada kat sini kan? Tak ada. Menteri apa? Menteri dalam negeri ke apa ke? Tak ada. Di kalangan tuan-tuan tak ada menteri dalam negeri, tak ada menteri pertahanan. Jadi kita tak mau cerita bab perang. Kita mau cerita apa dia kelebihan pada bulan Rejab tu sendiri. Bulan Rejab atau bulan-bulan haram ni bila sebut namanya hurmah ataupun haram, maknanya dia ada kemuliaan. Kemuliaan dekat sini ni para ulama sebut bahawasanya dianjurkan, digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat pada bulan-bulan tersebut sesuai dengan kemuliaan dia, seperti mana yang Allah Ta'ala muliakan dia kan. Yang muliakan bulan ini adalah Allah Ta'ala. Namanya haram tuan-tuan. Haram ini bukan bererti dia terus jadi jijik. Jangan rasa pelik bila namanya haram. Ada juga orang sampai sekarang tak faham. Ramai di kalangan kita sebenarnya tak faham Masjidil Haram itu kenapa namanya haram tapi mulia. Kenapa tak tukar je nama jadi Masjidil Halal kan? Biasa benda halal tu dah elok, apa benda haram pula jadi elok pula kan macam tu. Jadi ada yang kata gitu tuan-tuan. Dari segi ilmu usul fiqh, benda haram ini dia tak mesti jadi benda tu jijik kan. Haram maksudnya talabus syari', Allah Ta'ala menuntut supaya mukallaf meninggalkan benda tu. Mukallaf dia hukum taklifi, hukum ke atas mukallaf. Berat sikit tajuk malam ni tuan-tuan, tiba masuk usul fiqh pula dah pasal tuan-tuan tak bagi tajuk menjadi macam tu lah. Jadi berat pula tiba-tiba. Tapi tak apa tuan-tuan, hukum taklifi. Taklifi ni maksudnya pertanggungjawaban ke atas mukallaf. Ada tanggungjawab. Mukallaf ni siapa dia? Orang yang baligh dan berakal tuan-tuan. Jadi hukum ni, hukum ke atas apa? Ke atas kita, bukan ke atas benda tu. Hukum haram tuan-tuan, dia bukan atas benda tu sendiri. Dia haram tu atas kita. Kita yang diharamkan buat ataupun makan ataupun kata benda tu. Dia atas mukallaf, atas manusia. Walaupun dipanggil haram li zati, haram li ghairi dan sebagainya, tetapi haram itu hukumnya atas manusia. Yang berdosanya manusia bila buat benda tu. Kan tuan-tuan, macam tu lah kan. Orang makan babi contohnya tuan-tuan. Yang berdosa babi ke orang?
Ke ada di kalangan kita kata, tak ada ustaz, babi itulah dosa sekali tak? Dosa paling besar sekali antara binatang babi. Dia kira masuk neraka paling dalam ustaz. Ada kita kata macam tu, tak boleh kan? Yang haramnya manusia yang makan babi, bukan babi. Jadi jangan kita nampak babi tu yang berdosa, sampai nak sebut dalam surah pun tak boleh kan. Ustaz sebut 3-4 kali dah berkerut kening 3-4 kali juga dia. Ustaz tak boleh ke sebut alif ba ya je kan, ataupun khinzir kan. Tu sahlah sebut babi tu Ustaz kan. Rasa macam geli kan, dalam surah pergi sebut sangat-sangat. Tuan-tuan, jangan kita rasa dia tu yang bersalah. Tapi bukan dalam erti kata maknanya tuan-tuan lepas ni ambil dia buat binatang belaan pula. Jangan pula dia kata, ustaz saya dah lama tengok babi memang cute ustaz. Duk rasa macam nak buat bela. Tapi inilah bila ustaz dah bercakap macam ni, boleh lah kot malam ni pergi cari babi jadi bela, bahan binatang belaan pula. Janganlah, sebab dia memang najis. Najis memang najis lah dia kan, najis berat. Tapi dia bukan berdosa. Memang dia najis tapi dia tidak berdosa. Yang berdosa manusia yang makan dia. Itu sebab antara makan babi dengan makan rasuah, orang nampak macam makan babi lebih berat daripada makan rasuah. Orang nampak makan babi lebih berat daripada makan riba. Riba tu dekat bank dan sebagainya tu, orang tak nampak berat. Orang nampak makan babi lagi berat. Sebab apa? Dia nampak haram itu pada benda tu. Benda tu apa dia tadi? Babi. Ui, jijik. Riba duit contohnya kan. Mana ada orang jijik dengan duit? Ke ada tuan-tuan jijik dengan duit? Mana ada orang jijik dengan duit? Jadi dia tak nampak jijiknya pengharaman riba ataupun makan riba berbanding dengan jijiknya makan babi kan. Orang makan babi datang masjid tu boleh tak kan? Tapi orang makan riba relax je dalam masjid. Dia nampak makan riba lebih kecil berbanding dengan makan babi. Tuan-tuan, padahal antara makan riba dengan makan babi sebenarnya mana lagi besar? Makan riba lebih besar lagi dosa dia. Allah Ta'ala laknat, Nabi SAW laknat tu makan babi tak bunyi pula laknat. Dosa lah, memang dosa, bukan kata halal kan, haram. Tetapi tidak seperti mana pengharaman riba dan rasuah. Jadi maknanya sekarang ni tuan-tuan, bila kita tengok dua-dua belah ni, maknanya haram ini kita kena faham ikut seperti mana yang Allah Ta'ala haramkan. Bukan kita, bukan jijiknya kita tu, tetapi sebab Allah Ta'ala yang haramkan. Jadi sekarang ni Allah haramkan, tak semestinya benda tu benda yang jijik. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kalian ibu-ibu kalian. Takkan ibu tu jadi jijik pula? Tak, maksud diharamkan tu apa? Diharamkan pernikahan dengan ibu kalian. Nikah tu jijik dengan ibu, bukan ibu tu, tapi dia tulis dalam Quran sebut diharamkan ke atas kalian ibu-ibu kalian. Maka samalah macam bulan haram. Bukan bulan tu jadi jijik, bukan bulan tu jadi tak elok tak, tapi buat sesuatu benda yang langgar perintah Allah dalam bulan haram ni, memang jijik, memang tak elok. Perbuatan mukallaf tu sendiri, manusia tu, bukannya bulan tu kan. Tapi sebab apa ada gitu? Sebab dia mulia. Jadi tu sebablah ada larangan-larangan. Masjidil Haram, masjid yang mulia, tu sebablah ada larangan-larangan dalam Masjidil Haram yang tidak ada pada masjid-masjid yang lain. Okey. Dia lain dengan ada satu masjid haram juga dekat Selangor dulu. Sahabat-sahabat saya bersembang dengan dia orang, sembahyang Jumaat tadi kat mana? Kata sembahyang Jumaat tadi di Masjid Haram. Jangan buat lawak kata. Kata sungguh Masjid Haram tadi. Duduk Kuala Lumpur sembahyang Masjid Haram. Man. Dia kata tu Masjid Haram tu. Mana? Tu masjid kat Setinggan tu. Kan, rupanya orang situ semua panggil masjid tu Masjid Haram sebab kawasan tu kawasan haram. Kan, kawasan Setinggan. Jadi kawasan Setinggan tu dah satu masjid. Masjid tu semua orang kampung semua sebut Masjid Haram, Masjid Haram, Masjid Haram kan. Yang tu tak ada kemuliaan seperti mana Masjidil Haram dekat Mekah. Jangan pula pergi tawaf pula kat Kaabah itu dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang tentang haram, bulan Rejab, apa yang patut kita buat pula? Okey, apa yang patut kita buat pula masa bulan Rejab? Tuan-tuan dah bulatkan tadi. Maka apa nak buat pada satu Rejab? Lagi 2 minggu je lagi. Satu Rejab tu sendiri dia tidak ada amalan yang khusus daripada Nabi SAW. Dia bukan macam amalan-amalan pada satu Syawal ke, ataupun amalan-amalan pada 15 Syakban ke dan sebagainya. Tak. Satu Rejab tu sendiri dia tidak ada amalan khusus.
Tetapi dia termasuk salah satu daripada bulan yang haram. Jadi malam 1 Rejab, sebahagian daripada ulama mengatakan malam 1 Rejab tu malam mustajab doa. Malam mustajab doa. Salah satu daripada malam mustajab doa, satunya ada yang kata malam 1 Rejab. Dan tuan-tuan, bulan Rejab digalakkan memperbanyakkan puasa sunat ataupun puasa qada. Yang mana belum qada lagi tu puasa qada. Puasa sunat Rejab disunatkan diperbanyakkan sebab bulan tu bulan haram. Dan satu lagi tuan-tuan, bulan Rejab dipanggil bulan istighfar, syahrul istighfar, bulan istighfar, bulan minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, bukan sekarang tak ada istighfar, daripada sekarang banyakkan minta ampun. Tapi masuk bulan Rejab, tuan-tuan dah tanda dalam kalender kan, 1 Rejab tu, masuk saja 1 Rejab, tuan-tuan lipat gandakan istighfar tu. Kalau tuan-tuan biasa buat amalan macam-macam, bulan Rejab ni cuba fokus lebih sikit pada istighfar, pada minta ampun daripada Allah SWT. Minta ampun dengan Allah SWT. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa-apalah cara istighfar, Allahumma ghafirli. Yang terbaik sekali istighfar apa dia? Dipanggil penghulu istighfar. Penghulu istighfar ni tuan-tuan hafal kot. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan tak hafal pun tuan-tuan boleh tengok dekat buku maksurat, tuan-tuan boleh download dekat handphone maksurat, tuan-tuan download kat maksurat, cari doa yang bermula dengan Allahumma anta rabbi. Doa tu dipanggil penghulu istighfar. Okey. Itu sedikit lah yang kita boleh buat insya-Allah. Tuan-tuan, tadi pengurusi minta cerita pasal Syria. Saya tak masuk lagi pasal Syria ni. Masa tinggal 15 minit. Boleh kot. Sebelum daripada cerita Syria tu, tuan-tuan, saya ingat bila kita sebut tentang istighfar tadi, apa peranan kita istighfar banyak-banyak pada bulan Rejab? Peranannya adalah untuk membersihkan hati kita sebelum berjumpa dengan Ramadan. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Kita nak jumpa Ramadan, biar jumpa Ramadan dalam keadaan bersih. Selayaknya kita nak terima tetamu yang begitu agung, selayaknya kita nak jumpa dengan orang yang hebat, kita mesti pakai bersih. Mana dia pakai campak-camping. Macam tu jugalah dengan hati kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan kita bertemu Ramadan dalam keadaan kotor bolo. Yang kotor tu apa dia? Dosa kita. Dosa kita terlalu banyak, kan? Kotor, hitam. Kalaulah boleh bau dosa kita ni, nescaya tak ada siapa nak kawan dengan kita, kan? Busuk sangat-sangat. Jadi kita ni nak jumpa Ramadan, biar jumpa Ramadan dalam keadaan bersih. Jadi nak minta ampun banyak-banyak pada Allah SWT, maka bermula pada bulan Rejab, lipat gandakan istighfar tersebut. Sebab ulama sebut syahrul Rejab, syahrul istighfar. Bulan Rejab adalah bulan istighfar. Minta ampun banyak-banyak supaya mudah-mudahan dosa kita tu clear sikit, hati kita clear. Mudah-mudahan jumpa Ramadan, kita pun semangat nak buat ibadat. Pasal hati yang bersih memudahkan kita buat ibadat. Tuan-tuan perhatikan para sahabat Nabi SAW, mereka ni rajin sangat-sangat buat ibadat. Kadang-kadang kita pun pelik kan? Macam mana dia pun boleh dapat kerajinan itu? Walaupun para sahabat ni ada yang baru masuk Islam, ada yang baru berapa bulan masuk Islam, ada yang baru masuk Islam berapa tahun. Kita lama lagi Islam banding dengan para sahabat, kan? Para sahabat tu kadang dia masuk Islam baru je 6 bulan. Kita tengok cerita-cerita dia tentang Islam dia, Masya Allah, punya hebat. 6 bulan je masuk Islam, kan? Kita ni berpuluh tahun dah Islam, tapi macam tu juga, kan? Dia tak jadi macam sahabat tu, sahabat-sahabat Nabi SAW. Salah satu daripada sebab para sahabat boleh jadi rajin sangat-sangat ibadat adalah kerana hati mereka yang bersih. Hati mereka tu memang cantik sangat-sangat, kan? Memang Allah Ta'ala bersihkan hati-hati mereka tu. Jadi bila hati bersih, senang buat ibadat. Dia ibarat pelita, lampu pelita yang menerangi seluruh kawasan sekitar dia apabila gelas kat luar dia tu bersih, kan? Bila gelas tu cantik, clear, barulah terang. Kalau gelas tu penuh dengan jelaga, hitam, dia tak terang dah, walaupun api tu ada kat dalam. Tuan-tuan, api dekat dalam tu ada pada kita, iaitu keinginan nak jadi baik. Semua ada kebaikan, semua ada keinginan nak buat baik.
Tapi bila nak buat baik tu tak jadi kadang-kadang. Sebab jelaga tadi ni dekat cermin. Bila tak ada jelaga tu, maka cantiklah, clear lah, barulah terang. Sekarang ni kita nak jumpa Ramadan, biar terangkan dulu siap-siap. Bersihkan jelaga-jelaga tu, barulah dapat jumpa Ramadan dalam keadaan kita pun rajin dan kita dapat gunakan sepenuhnya Ramadan kita ni. Tuan-tuan bayangkan, cuba tengok sahabat Nabi SAW punya baik hatinya mereka ni. Berkawan pun baik, hati mereka baik. Tuan-tuan ada satu cerita saya nak cerita di sini sebelum cerita pasal Syria tu insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan, ada satu kisah, saya tertarik dengan kisah ni sebenarnya. Saya pernah cerita benda ni dalam Tanyalah Ustaz TV9 2 tahun lepas kot, lama dah, ataupun 3 tahun lepas. Kisah tentang dua orang sahabat, seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Rabi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslami. Dua orang sahabat Nabi SAW ni bersembang. Sekali dalam riwayat sebut waja'atid dunya, telah datangnya di dunia. Ni riwayat ni Sayyidina Rabi'ah yang sebut. Dia sendiri riwayatkan cerita ni. Dia kata tiba-tiba mai dunia. Dunia telah mari. Maksud dunia telah sampai pada kami ni, maksudnya mulalah nak bergaduh. Pasal biasanya bergaduh ni sebab dunia. Tapi bukan bergaduh berkelahi macam mana pun tuan-tuan. Cumanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tersebut satu perkataan yang menyebabkan Sayyidina Rabi'ah jadi berubah sikit muka dia. Berubah muka je tuan-tuan. Bukan dia marah ke apa, tak. Dia berubah muka sikit. Sayyidina Abu Bakar kata kat aku gini, kan. Lepas tu muka dia okey balik lah. Sayyidina Abu Bakar ni punyalah sensitif, kawan yang sangat baik tuan-tuan. Dia tengok kawan dia berubah muka, dia bukan setakat minta maaf. Dia kata, ya Rabi'ah, qul li misla ma qultu lak. Kata pada aku seperti mana yang aku kata pada engkau. Hatta yakuna qisasan. Dia kata sehingga jadi qisas. Perkataan itu menjadi qisas untuk engkau. Dia kata gitu. Kau kata balik pada aku seperti mana aku kata pada hang tadi. Dia jawab. Sayyidina Rabi'ah kata apa? Sayyidina Rabi'ah kata, ma aqulu laka illa khaira. Aku takkan kata pada engkau melainkan benda baik saja. Tuan-tuan rasa-rasalah tuan-tuan, kalau dapat peluang macam tu, agak-agak tuan-tuan nak buat macam mana? Dah dia kata kat aku, tiba-tiba dia kata, kata balik kat aku. Kata balik tu, kan? Berbakul-bakul kita kata semula. Tuan-tuan, Sayyidina Rabi'ah, dia kata, aku tak mau kata melainkan yang baik saja pada hang. Sayyidina Abu Bakar kata, dah, kau kena juga cakap pada aku seperti mana aku cakap pada engkau tadi. Kau mesti juga kutuk aku seperti mana aku kutuk tadi, ataupun aku kata benda tak baik tadi pada kau, kau mesti kata balik tak baik pada aku. Sayyidina Rabi'ah kata, la ma aqulu laka illa khaira. Aku tak akan cakap melainkan yang baik saja pada kau. Duk kelahi benda tu pula tuan-tuan. Duk kelahi, siapa nak ni? Lah kali tuan-tuan, sahabat-sahabat yang lain berkumpul jumpa dengan Sayyidina Rabi'ah, tanya, awak kan? Kenapa jadi gini ni? Kelahi apa ni? Sayyidina Rabi'ah kata, dah, pergi. Tamu duduk dekat aku. Tamu duduk dekat sebab apa? Sebab dia risau pula. Bila dia buat begitu, ramai-ramai berkumpul, takut Sayyidina Abu Bakar terasa pula. Punya hebat tuan-tuan, sahabat. Padahal tadi dia yang terasa ni. Dia punya tak nak bagi Sayyidina Abu Bakar terasa. Orang berkumpul dekat dengan dia pun dia takut dia dah jadi geng. Kan nanti kan Sayyidina Abu Bakar tengok tak sedap pula, kata, pergi. Padahal dia yang terasa ni. Dia kata, aku tak mau cakap pada engkau melainkan benda yang baik saja. Duk berkelahi benda tu tuan-tuan, tengok hati mereka punya lembut dan hati mereka punya bersih. Lah kali buat macam mana? Komplain kepada Nabi SAW. Tuan-tuan bayanglah dia punya komplain macam mana. Sayyidina Abu Bakar yang komplain ni. Dia komplain apa? Dia komplain, dia kata, wahai Rasulullah, tadi aku dah kata buruk pada Rabi'ah. Lah ni Rabi'ah tak mau kata buruk balik pada aku. Kalau kita terbalik kan, kita kalau yang komplain tu yang kena lah, yang jadi mangsa ni lah yang akan komplain. Ini dah dia yang komplain. Sayyidina Abu Bakar ni punya hebat, dia punya iman dia. Cuba tengok, dia yang komplain kat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Rasulullah, dia komplain pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dah kata buruk pada Rabi'ah, Rabi'ah tak mau kata balik aku, macam mana ni kan? Dia komplain macam tu. Jadi Sayyidina Rabi'ah pun kata macam tu pada Nabi, wahai Rasulullah, ya, aku tak akan bercakap melainkan yang baik saja tentang Abu Bakar. Jadi Rasulullah kata pada Rabi'ah, dia kata, wahai Rabi'ah, okeylah, kau tak payah kata buruk pada dia, walakin qul yaghfirullahu laka ya Abu Bakar.
Dia kata kau tak perlu kata buruk balik pada Sayyidina Abu Bakar, kata saja mudah-mudahan Allah ampunkan dosa engkau wahai Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun dia katalah, dia pun sebut, dia kata wahai Abu Bakar, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa engkau. Dia tengok-tengok Abu Bakar pandang lain, dia pusing. Abu Bakar pusing, ingat merajuk ke apa ke kan. Rupanya dia pun tengok Abu Bakar tengah buat apa. Sayyidina Abu Bakar rupanya sedang menangis, nangis sangat-sangat. Dia terharu sangat-sangat. Dah lah aku kata buruk pada dia, dia minta ampun pula untuk aku. Bukan dia nak jawab, bukan dah lah aku suruh jawab tak mau, dah kali minta ampun pula untuk aku pula yang dia doakan. Tuan-tuan cuba tengok hebat dan manisnya kisah para sahabat Nabi SAW. Ini salah satu contoh lah tuan-tuan. Banyak lagi contoh-contoh para sahabat. Bersihnya hati mereka. Jadi bila hati mereka bersih, maka mudah pula untuk mereka buat ibadat sebanyak-banyaknya yang kadang-kadang kita sukar nak buat. Kita sukar nak buat ni kerana ada titik-titik hitam dalam hati kita yang menyebabkan sukar untuk kita buat baik. Tuan-tuan dan rahmatullah Allah, berkaitan dengan Syria tu saya nak cerita panjang lebar pun payah juga tuan-tuan. Masa tu kalau saya punya ceramah 2 jam, boleh lah 2 jam boleh cerita pasal Syria. Tapi tuan-tuan, secara umum, secara ringkasnya, paling ramai sekali orang nak tanya soalan yang saya tahu lah. Ramai sekali orang nak tanya bukan pasal Syria, orang nak tanya pasal ISIS. Pergi mana pun tuan-tuan, mesti orang tanya pasal ISIS. Saya ceramah di seluruh Malaysia ni, yang orang tanya mesti pasal ISIS. Saya pergi mana pun itulah dia. Malam tadi pun saya di Al-Ustaz. Malam tadi saya di Al-Ustaz pun orang tanya soalan yang sama juga. Ustaz pergi Syria, Ustaz apa pandangan Ustaz tentang ISIS? Jadi itu kira orang kata apa, jawab istilahnya apa, troubleshoot tu kan. Jadi saya tak payah cerita panjang, saya ambil tu satu soalan, tuan-tuan semua sepakat nak tanya, habis cerita tentang ISIS. Saya tak mau cerita sejarah ISIS dan sebagainya sebab memang tak ada panjang sangat nak cerita sejarah dia. Tapi cukup saya ambil satu kisah ketika mana saya pergi ke sana. Saya masuk dalam Syria, tuan-tuan bayang, ada satu mujahidin, bukan satu, jadi satu kumpulan mujahidin tu. Soalan yang sama saya tanya pada mereka. Saya kata, aku ni duduk kat Malaysia, aku dah buat collection untuk Syria ni. Semua orang tanya aku soalan satu, iaitu tentang ISIS, tentang Daesh. Daesh dalam bahasa Arab dipanggil Daesh, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris panggil ISIS ataupun IS kan. Dalam bahasa Arab dipanggil Daesh, Daulah Islamiyah Iraq wa Syam. Jadi dia jawab macam ni. Dia kata, kami tak mau cakap buruk. Saya teringat kisah Sayyidina Abu Bakar tadi ni sebab ni lah. Mujahidin ni dia tak mau cakap buruk pasal ISIS. Punyalah jaga mulut dia. Jaga sangat mulut. Tetapi dia kata, tapi ada satu benda je lah. Kami ni baru je mesyuarat minggu lepas. Ni dia cerita minggu lepas kami baru je mesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat 3 kumpulan. 3 kumpulan tu apa? Satu ISIS, satu lagi kumpulan mujahidin yang dipanggil Jabhah Nusrah, satu lagi kumpulan yang dipanggil Freedom Syrian Army, FSA, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Jaish Hur. 3 kumpulan ni berbincang, bermesyuarat. Mesyuaratnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatukan serangan hanya kepada tentera Bashar. Sebab tuan-tuan, sebelum daripada ISIS ni muncul, tentera Bashar hampir jatuh, hampir habis dah, kalah dah. Mujahidin dah hampir menang dah. Bila ISIS masuk, Bashar ni seolah-olah dapat nyawa yang kedua. Sebab ISIS dah serang Mujahidin. Jadi payahlah. Okey. Jadi dia pun mesyuarat tu untuk menyatu padukan serangan hanya kepada Bashar. Jangan berlawan sama sendiri. Apa jawapan ISIS? Jawapan ISIS kata, mana boleh. Kenapa tak boleh pula? Sebabnya Bashar dan tenteranya jelas-jelas kafir. Kata kapiak dah. Kafir. Hampa ni semua murtad. Antara orang kafir dengan orang murtad, lagi afdal bunuh orang murtad. Jadi maknanya bagi ISIS lagi afdal bunuh mujahidin daripada bunuh tentera Bashar. Jadi agak-agak boleh selesai tak masalah kat Syria kalau macam tu? Tak selesai lah tuan-tuan. Kan? Sebab tentera mujahidin duk lawan dengan Bashar. Kali tengok-tengok ada pula orang lain duk bunuh, serang mujahidin ni, yang dinamakan sebagai ISIS. Jadi tuan-tuan boleh buat kesimpulan sendirilah ISIS tu macam mana. Cerita tu saja tuan-tuan orang bijak pandai belaka. Tuan-tuan semua tahu dah. Maknanya kalaulah begitu caranya ISIS ni, maka kita fahamlah memang mereka ni
bukan membantu kemenangan Islam, bahkan melambatkan lagi. Dan kita tahu tuan-tuan, bila tengok kat situ, mereka ni tergolong di kalangan apa yang dipanggil dulu-dulu sebagai khawarij kan. Khawarij ni macam mana? Jenis orang yang senang nak mengkafirkan orang, senang nak kata orang tu murtad, orang tu murtad, orang ni murtad. Sebab apa murtad? Sebab tak bai'ah dengan dia. Orang tak bai'ah dengan dia semua murtad belaka. Ini dipanggil khawarij kan. Dosa-dosa menyebabkan kafir. Dia istilahnya macam tu. Jadi tuan-tuan, inilah yang berlaku. Tapi tuan-tuan, orang mujahidin ni saya sembang daripada saya memang kagum lah. Saya hormat sebab jaga sungguh mulut. Walaupun orang ISIS nak bunuh dia pun, dia tak kutuk tu. Dia tak kutuk. Dia tak kata jahat mereka ni, sesat lagi, menyesatkan ke apa kan. Tak ada. Dia cuma sebut mereka ni baik, orang baik, cuma ada masalah sikit pada etikad mereka. Style dia punya jawapan. Saya bila tengok macam tu, Allah baik je lah apa ni kan. Kalau aku lah, aku tak tahu lah apa kata kat ISIS. Dah lah ISIS tu pergi bunuh, kata kita murtad, lepas tu nak bunuh kita apa semua, melambatkan pula kemenangan kita nak lawan Bashar. Tiba-tiba dia boleh kata ISIS ni sebenarnya baik orangnya kan. Itu cara pejuang-pejuang kat Syria tu tuan-tuan. Saya kata ya Allah, memang saya tabik sungguh dengan dia kan. Dah lah berani kan, handsome tuan-tuan diorang-diorang tu kan. Muka-muka seorang tu tuan-tuan kalau letak kat Malaysia semua boleh jadi model lah ke. Kalah model-model kat Malaysia ni kan. Style yang kita kata campak hanger sambut pakai hidung tu kan. Jadi hidungnya mancung, kulitnya putih cantik, bukan macam Mat Saleh. Dia kulit dia lagi cantik daripada Mat Saleh. Mat Saleh ni putih dia tu masih ada bintik-bintik apa semua tu. Orang Syria ni putih merah dengan hidung mancung, matanya warna hijau, warna biru kan. Tapi semuanya tu jadi mujahidin, bukan senjata kan. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian. Tapi yang lebih pentingnya adalah etikad mereka. Apa etikad mereka lah yang saya sebut sini. Saya jumpa mana-mana orang Syria yang berjuang ni, kalau kita tanya pada mereka, dia akan jawab apa. Macam contohlah, bila saya sembang ni, dia seorang ni engineer, seorang bekas accountant, seorang lagi bekas lawyer, seorang lagi bekas pharmacist yang terkenal. Semua ni kaya-kaya belaka tuan-tuan. Yang seorang lagi ada kilang 5 biji sebelum ni. Semua orang yang ada duit lah sebenarnya ceritanya. Tapi bila kita sembang, dia orang ni semua dah jadi mujahidin. Saya tanya, hampa ni duduk tempat macam ni ish, makan ni macam mana sebenarnya makanan? Jawapannya mudah lah. Dia kata Allah kan ada. Allah kan ada. Oh, saya bila dengar macam tu saya kata betul lah. Dia punya akidah tu memang cukup mantap. Dan kita duduk kat sini pening lagi kepala. Bak gaji lah, bak GST dan sebagainya kan. Kan pening kita kan. Dia pun relax kata, duduk perang tu dia boleh relax kata, Allah kan ada. Allah, jawapan tu memang insaf sungguh tu. Kita ingat kita lah paling sibuk, paling risau dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, bila jumpa dengan orang yang dah kodong kaki, kodong tangan. Saya jumpa seorang tu tuan-tuan, dia tengah sarung kaki kodong. Kaki palsu dekat kaki dia yang kodong. Kaki palsu dia sarung. Dia sarung kat kaki kanan. Saya ingat kaki kanan saja. Tengok-tengok kaki kiri dia pun kodong juga. Bubuh juga kat kaki palsu. Dah bubuh kaki palsu kat dua-dua belah. Kau perasan tangan dia pun sebelah tu pakai tangan palsu juga. Rupanya tangan dia masih hidup satu je. Lain semua yang lagi 3 tangan dan 2 kaki tak ada lah. Pakai semua pakai palsu. Jadi saya tanya apa yang berlaku. Apa jawapan dia? Jawapan dia yang mana-mana orang Syria yang berjuang pun macam tu juga jawapannya. Dia akan sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni memang tak lekang daripada bibir mereka, daripada lidah mereka. Mesti akan sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bila dah kena macam tu pun Alhamdulillah. Berapa ramai di kalangan kita agaknya bila jadi apa-apa pun boleh sebut Alhamdulillah. Ini etikad yang betul. Maknanya keyakinan mereka kepada Allah dan janji-janji Allah Ta'ala tu memang cukup besar, memang cukup kuat, bergantung pada Allah SWT. Mereka yakin tentang syurga dan neraka. Mereka yakin balasannya ada di syurga jauh lebih besar berbanding dengan pengorbanan dekat dunia. Ini orang yang hebat tuan-tuan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu je kat mulut dia pun. Agak-agak kita macam mana? Kita ni tuan-tuan Allah, susah sangat kadang nak sebut Alhamdulillah. Bukan kata salah sebut Alhamdulillah, sebut pula benda yang tak betul pula, benda yang tak baik pula kadang. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang dapat ambil pengajaran. Ini saya cerita ni 2 cerita yang simple lah berkaitan dengan orang Syria.
Banyak lagi sebenarnya cerita-cerita tu tuan-tuan boleh tengok dekat Salam Muslim dekat Astro Oasis kan. Yang tu ada 3 episod memang fokus saya cerita tentang Syria saja tuan-tuan. 3 episod tu Salam Muslim, Astro Oasis, tuan-tuan boleh tengok fokus tentang isu Syria. Dan ada satu lagi episod kita buat 1 jam pula. Yang tu bukan Salam Muslim, yang tu memang cerita tentang Syria semata-mata. Yang tu belum tayang lagi lah, saya pun tak tahu lagi bila tayang. Tapi Salam Muslim sedang ditayangkan sekarang, setiap hari Isnin dan setiap hari ada ulangan. Tuan-tuan boleh tengok, InsyaAllah di situ boleh tengok sendiri budak-budak Syria macam mana sekolah di sana ada semua. Tapi yang tu kita ambil dekat sempadan je, sebab geng-geng kameraman ni tak berani masuk dalam kan. Jadi ambil dekat sempadan. Saya masuk ke dalam semuanya. Tuan-tuan boleh yang tu tuan-tuan boleh bantu rakyat Syria melalui Muslim Care Malaysia. Tuan-tuan boleh tengok dekat website Muslim Care, tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook Muslim Care, tuan-tuan boleh jemput Ustaz Azmi Karim, ataupun kalau Ustaz Azmi Karim datang, tuan-tuan boleh bagi sumbangan tu kepada dia. Ujung bulan ni insya-Allah dia akan pergi ke sana bawa lagi bantuan untuk sekolah kita dekat sempadan Turki Syria. Sekolah kita yang hebat tuan-tuan, sekolah orang Malaysia. Sekolah Malaysia kita buka di Syria untuk orang Syria, untuk pelarian Syria. Tuan-tuan, hebatnya sekolah ni sampai dia menjadi sekolah nombor 1 yang menjadi terkenal dekat daerah ataupun dekat negeri Hatay dekat Turki tuan-tuan. Orang berebut nak hantar masuk anak ke sekolah tu, sebab sekolah tu pelajar-pelajar dia semua jadi pelajar cemerlang. Sekolah ni tuan-tuan bendera Malaysia keliling, sebab memang kita yang support, hasil sumbangan tuan-tuan sendiri. Nama sekolah tu pun sekolah Muslim Care, sekolah tahfiz Quran dan sunnah Muslim Care. Dan Alhamdulillah ada lebih daripada 1,000 orang pelajar yang kita taja sepenuhnya, makan, minum, pakaian, baju, beg sekolah dan sebagainya, buku-buku, dan cikgu-cikgu semuanya kita gajikan lebih 100 orang cikgu. Lebih 100 orang cikgu kita gajikan setiap bulan. Cikgu-cikgu ni pun semua pelarian Syria belaka. Orang Syria yang jadi pelarian, yang memang layak jadi cikgu. Memang diorang tu pun cikgu dulunya kan. Jadi cikgu kat sekolah kita. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 ada. Memang ada belaka. Sampai tingkatan 6, sampai pra universiti. Alhamdulillah, itu usaha yang dilakukan oleh Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Smackdown. Dia Smackdown kat Malaysia, dia bawa duit untuk orang Syria tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh carilah dekat internet, tuan-tuan cari nama Ustaz Nazmi, ataupun tuan-tuan tengoklah website Muslim Care ataupun Facebook Muslim Care Society Malaysia. Tuan-tuan tengok nombor akaun kat situ, boleh transfer duit terus kat situ insya-Allah, untuk sumbangan sekolah untuk rakyat Syria. Cukup setakat tu untuk malam ni. Rasanya memang saya pun tak, saya dah sembahyang Isyak tadi. Jadi saya akan terus bergerak ke masjid satu lagi insya-Allah di Seberang Jaya, untuk forum di sana dengan Ustaz Hanif Arun. Jadi minta izin daripada tuan-tuan untuk tuan-tuan boleh teruskan solat Isyak dan solat gerhana pula lepas tu. Saya akan terus ke masjid di sana nanti insya-Allah. Okey, cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qarabatin lana fi dinina wa liqutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسول من واغفر واستر انت اكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.